Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 39. Betul kah? Ayat 239. Ayat 239 muka surat 39 berkaitan semayang di dalam peperangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يا الله lapangkanlah dada kami sekalian ويسر لنا أمورنا mudahkanlah segala urusan kami وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه dan jadikanlah kami semua orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah serta orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah, ya Allah, Engkau rezekikan kepada kami tenang hati kami. Warrahmah, Engkau sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Wa du'a al-malaikah, Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa dzakarahumullahi wa dzikrallahi fi man indah, dan ingatan-Mu ya Allah kepada kami saat di dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 239 berkaitan dengan saat ketakutan di dalam peperangan, bagaimana nak tunaikan sembahyang. Kata Allah, fa in khiftum, maka jika, fa in tu, maka jika khiftum, kamu telah berada di dalam ketakutan yang amat sangat dalam perang. Dalam perang, kalau perang tak bermula lagi, boleh sembahyang biasa. Ataupun ada time dalam berjaga-jaga pun boleh sembahyang, kira sembahyang khauf tu kan, sembahyang satu sah, sembahyang dua sah, jaga sah yang ketiga, sembahyang pula dia boleh tukar-tukar gitu. Ni dalam perang, tak ada tepat nak berjaga-jaga, duduk tengah perang, masuk waktu sembahyang. Macam mana nak buat? Duduk tengah perang, masuk ke sembahyang. Adakah kita nak tangguh sembahyang habis perang dulu, ataupun kena sembahyang juga? Maka Allah kata farijalan, rijal dengan makna berjalan kaki. Farijalan, maka farijalan makna kita ambil perkataan sallu rijalan, sallu rijalan, maka sembahyanglah kamu dalam keadaan berjalan. Jalan tu perang ni, sembahyang dalam keadaan gitu. Au rukbanan, kamu dalam keadaan sedang menunggang kuda ke unta ataupun kenderaan dalam peperangan. Kena sembahyang gitu. Lepas tu nak macam mana sembahyang?
guna isyarat je lah. Rokok buat apa ni, kata ulama, condong sedikit ke bawah, sujud, tunduk kepala sikit sehinggalah selesai solat. Dan kalau tak mampu sangat, kata ulama, buat satu rakaat je sembahyang untuk dalam keadaan begitu. Tapi sembahyang tetap sembahyang. Time sembahyang tetap sembahyang. Cuba bayangkan, muslimin muslimat dalam peperangan yang begitu dahsyat pun diminta melakukan solat. Bagaimana pula kita yang tidak berperang ni, lagilah dituntut untuk sembahyang. Rijal dengan maknanya berjalan, rukban dengan makna naik kenderaan. Begitu. Fa idza amintum, maka apabila kamu aman, tak ada dah peperangan, berhenti perang, habis perang, sembahyang tu macam mana? Fadhkurullah dengan makna fasallu. Fadhkurullah dengan makna masallu. Fasallu, maka sembahyanglah kamu akan Allah. Maka ingatlah kamu. Uzkuru makna sebut. Makna sebut. Sebut Allah ataupun zikir, ingat pada Allah. Tapi kama allamakum, seperti mana Allah ajar kamu untuk ingat pada Allah dalam sembahyang. Gitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, fadhkurullah, maka ingatlah kamu akan Allah. Setakat ni dia itlak, makna mungkin dalam sembahyang, mungkin di luar sembahyang kena ingat pada Allah. Tapi kama allamakum, ulama mengatakan uzkuru di sini dengan makna sembahyang rakaat sujud seperti biasa. Sembahyang rakaat sujud seperti biasa bila? Setelah aman, fa idza amintum, setelah aman daripada peperangan, dalam ketakutan peperangan, maka kembali sembahyang seperti biasa. Cuma di sini soalan yang perlu kita tanya, iaitu kenapa dalam bab sembahyang disebut fadhkurullah, kan? Fadhkurullah. Kenapa dia tak terus mengatakan fasallu, sembahyanglah kamu, macam ayat-ayat lain? Kata ulama, tujuan Allah tidak menggunakan perkataan sallu ataupun sembahyanglah di sini, dia nak beritahu nilai orang sembahyang. Nilai orang sembahyang. Orang sembahyang tu nilai zikir. Apa makna nilai zikir? Saat kita solat, mestilah kita tidak terputus ingatan kita kepada Allah. Kan kita sembahyang kadang-kadang ingat benda lain. Ingat pada rumah, ingat pada handphone, ingat pada kereta, macam-macam dia ingat saat kita sembahyang. Walaupun kita baca itu dengan lidah betul, tapi hati merata pergi. Allah tak nak sembahyang macam tu. Dia nak sembahyang yang ada nilai-nilai zikir, ingat kepada Allah. Zikir ni dia ada dua. Zikir dengan lidah, sebut. Kita dalam sembahyang ni, daripada takbir sampai salam, kita tak pernah pun berhenti rehat zikir, kan? Allahu Akbar dah zikir dah. Alhamdulillah, habis Fatihah zikir lagi, baca surah zikir lagi, dia panggil zikir, kan? Sampai salam pun dianggap zikir lisan. Tetapi yang mungkin berlaku pada kita kekurangan ialah zikir hati. Apa makna zikir hati? Saat kita menyebut perkataan-perkataan dengan lidah itu, hati kena serta di dalam perkara tersebut. Jadi hati tu kena ikut apa yang dibaca oleh lidah. Kalau zikir lidah, hati ke lain, dia tak kira. Dia tak kira zikir di situ.
Zikir mesti ingat dengan hati dan lidah sekali, lalu dilaksanakan dengan anggota. Gitu. Itu makna fadhkurullah. Kama 'allamakum, makna sembahyang itu mestilah ada nilai syariah. Nilai syariah. Tak boleh sembahyang ikut kita nak sembahyang. Bila mana? Bila aman daripada suasana takut dalam peperangan dan seumpamanya. Kama 'allamakum, seperti mana dia mengajar kamu. Dia tu Allah mengajar kamu ma lam takunun, apa yang belum kamu tahu sebelum ni. Makna ya Allah ajar Nabi dan para sahabat Nabi dan kita semualah. Itu berkaitan dengan sembahyang. Dalam ayat sebelum ni Allah suruh jaga sembahyang sama-sama. Hari ni kalau ayat hari ni, kalau kita dalam keadaan takut macam mana pun, sembahyang wajib ditunaikan. Ini cara nak jaga keluarga, cara nak jaga masyarakat, cara nak jaga umat. Jangan sekali-kali kita lupa solat 5 waktu secara berjamaah. Kat mana kita kata macam tu? Ayat sebelum itu, hafizu 'alas salawah, sama-sama kamu jagalah secara berjemaah sembahyang 5 waktu kamu. Wassalatil wusta, khususnya sembahyang tengah, yang paling tengah. Kita ada bincang yang ni, sembahyang yang paling tengah. Ada ulama kata sembahyang asar. Kebanyakan ulama kata sembahyang asar. Sembahyang asar maknanya zuhur, subuh dengan zuhur, subuh pagi, zuhur tengah hari. Lepas tu nak masuk malam pula asar. Itu dipanggil solat wusta. Lepas tu maghrib isya, dia tengah-tengah. Maghrib isya dengan subuh, zuhur, dia di tengah-tengah. Ada ulama mengatakan solat wusta ialah solat subuh. Sebab zuhur, asar, maghrib isya dia duduk tengah-tengah, yang paling tengah. Itu dua pandangan. Ulama mengatakan solat wusta. Yang ni kita kena jaga. Sembahyang asar ramai orang tinggal. Sembahyang subuh pun ramai orang tinggal. Sembahyang asar sebab balik kerja jam tak sembahyang. Kan? Sembahyang subuh nak pergi cepat tak ada sembahyang. Begitu. Kadang-kadang kita kena jaga. Jadi kalau begitu pun kena jaga sama-sama. Bagaimana pula sembahyang dalam keadaan takut? Maka wajib juga kita kena jaga sembahyang dalam keadaan takut. Jadi 3 benda yang kita boleh ambil dalam 2 ayat ni. Pertama sekali, sembahyang kena sama jaga. Kita dalam keluarga tak boleh orang kata masing-masing bawa diri. Walaupun dah balik, walaupun dah ada rumah, antara anak kita dah bercucu dah, kena tegur-tegur anak cucu kita. Sebab Allah menggunakan hafizun. Dia melibatkan 2 pihak. Pihak pertama, pihak kedua, jaga, sama-sama jaga. Bukan setakat keluarga, masyarakat. Kita duduk dalam masyarakat gini, hafizun ni makna jaga. Dia jaga kita, dia tengok kita tak sembahyang, dia tegur. Kita tengok dia tak sembahyang, kita tegur. Itu makna satu kehidupan yang boleh menyelamatkan negara, yang boleh menyelamatkan negeri, yang boleh menyelamatkan sesebuah kampung dan taman. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan nampak tak ayat ni, 2 ayat. Ayat 238 dengan 239, dia masuk di tengah-tengah ayat yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kenapa? Ayat sebelum ni menceritakan perceraian yang berlaku, kan? Ayat selepas 2 ni menceritakan saat kematian suami. Semua berkaitan dengan keluarga. Tiba-tiba di tengah-tengah itu datang ayat mengenai jaga sembahyang. Apa artinya? Artinya untuk menyelamatkan keluarga kita,
dari sebarang masalah, sama ada penceraian ataupun kematian ataupun apapun. Jangan lupa, yang dapat menyelesaikan masalah seluruhnya, khususnya masalah hati, adalah sembahyang. Dan sembahyang perlu dijaga secara bersama-sama. Gitu. Walaupun dalam keadaan apapun kita kena sembahyang. Kadang-kadang semalam saya naik flight daripada Jeddah ke Dubai. Kan? Jeddah ke Dubai, subuh atas kapal terbang. Kan? Subuh atas kapal terbang. Daripada Dubai ke Kuala Lumpur, zuhur asar atas kapal terbang. Lama tak sembahyang, tidur, makan, tak tahulah, mungkin dah sembahyang senyap-senyap. Kan? Tapi bagaimana keadaan pun kita, rukbanan tadi tu duduk atas kenderaan, kena sembahyang. Kan? Walaupun kita tidak menghadap kiblat pada ketika itu. Kiblat kita duduk belakang, naik kapal terbang daripada Dubai ke Malaysia, kiblat duduk belakang. Kita menghadap ke sini nak sembahyang, nak menghadap kiblat, begini kapal terbang. Semalam memang kapal terbang tak stabil. Jadi minta nak wuduk dia ada dua cara. Dalam keadaan gitu, kita ada yang telah siap wuduk, ada yang kita ambil sembuh, wajib kena ambil. Tapi kalaulah dalam keadaan tak ada wuduk, waktu sembahyang nak habis dah, nak ambil wuduk tak ada kemudahan, maka ketika itu wajib kita solat juga. Kita tayamum. Tayamum pun tak ada debu. Tampal dekat kapal terbang tu, tayamum ni dua je lah. Sapu muka, sapu tangan. Tak sempurna tayamum, bukan alat tayamum. Jadi kita buat macam tu dan kita solat atas kenderaan kita. Lepas tu balik kita gantilah untuk yang sempurna, sebab tak cukup syarat. Tapi kalau kita ada wudu, tak ada masalah dah, tak payah ganti dah. Itu sebab sembahyang dalam keadaan tak ada wudu, setengah ulama mengatakan kena ganti, kena qada balik. Tapi kita kena solat juga, kerana hubungan kita dengan Allah tidak boleh dipisahkan menggunakan solat. Alhamdulillah. Jadi dua ayat ini dimasukkan dalam kerangka ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga untuk menunjukkan kebahagiaan sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat, sesebuah negara itu tidak boleh diasingkan dengan solat 5 waktu, dan dalam keadaan apapun kita kena jaga solat. Ini usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh. Dia buat program-program supaya orang Islam leka dan lalat, supaya tak semayang. Nampak kecil je tak semayang, tapi tak semayang itu boleh melemahkan umat Islam. Perkara yang paling melemahkan umat Islam di saat tinggal solat ialah kesatuan. Akan berlaku perpecahan, akan berlaku kelompok-kelompok yang tidak mampu untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Puncanya meninggalkan solat. Tidak ada cara yang setakat anda jumpa di dalam tafsir-tafsir untuk menyatukan umat ini kecuali dengan sembahyang secara berjamaah. Semua umat Islam, khususnya lelaki, hafizu ala salawat, kena sama-sama turun padang melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Ini cara nak satukan umat. Tak bolehlah orang hebat macam mana pun mari ceramah nak satukan umat, tak jadi. Dia umat yang berpecah-pecah, ini nak satu bukan kita, Allah. Jadi Allah boleh satukan kita dengan cara kita solat. Ayat mana yang boleh kita rujuk berkaitan dengan ni? Antaranya ayat 102 surah Al-Imran. 102. Cuba tengok. Kita tak hafal lagi. Nah.
Ayat 102 surah Al-Imran. Muka surat 63. Ayat 102 dan 103. Muka surat 63. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Dia panggil orang beriman. Sekarang ni orang beriman di kalangan kita ramai, tapi kelompok-kelompok ni macam mana nak satu? Ni kelompok A, ni kelompok B, kan? Bila berlaku pilihan raya ke apa, masa-masa perang, sama-sama akidah yang satu. Macam mana benda ni nak satukan? Jadi Allah sebut di sini, Allah panggil semua orang beriman. Pertama sekali dia kata apa? Bila panggil kita mari, ya, kita datang. Ya ayyuhalladzina amanu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-Mu datang, ya Allah, hamba-Mu sanggup melakukan apa saja, ya Allah, atas perintah-Mu. Orang Mekah, orang buat haji, buat umrah, jangan sekadar sebut labbaik Allah, tapi resaplah dalam hati nak tunduk segala arahan dan perintah Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik, kan? Tapi bila pergi Mekah balik, kita tak buat, salah kita. Nah, kita tak usaha untuk nak satukan umat. Dan di sini Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, kita kena jawab dah hati, labbaik Allahumma labbaik. Apa perintah Allah di sini? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi dia tambah lagi, nilai takwa itu haqqa tuqatih, sebenar-benar orang yang bertakwa. Tuqah ialah orang yang bertakwa. Sebenar-benar orang yang bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, wala tamutunna, dan jangan kamu mati, illa kecuali wa antum muslimun. Dua benda di sini. Jadi perintah Allah kepada kita orang beriman, orang mari masjid ni, kena haqqa tuqatih, bertakwa sebenar-benar takwa. Kata ulama, macam mana kita nak tahu kita ini takwa, benar-benar takwa? Senang je. Pertama, kita buat segala perintah, tinggal segala larangan secara konsisten. Maka itu dikira haqqa tuqatih. Dan jangan kita berubah sehinggalah kita mati. Sampai mati kita berpegang teguh dengan Allah SWT takwa itu. Kemudian perintah yang kedua yang kita nak kait dengan ayat hari ini ialah ayat berikut. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. I'tisam makna berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah, jami'an semua. Apa dia hablillah, tali Allah? Ulama kebanyakan mengata hablillah ialah Quran. Quran digelar habli. Habli ni tali kita guna untuk nak ikat apa tu, habli. Yang mengikatkan kita dengan Allah ialah Quran. Maka berpegang teguhlah dengan tali Allah semua sekali. Jami'an ni semua apa? Ada dua ulama dia lihat di sini. Semua kamu, kita semua kena berpegang teguh dengan Quran. Setengah ulama mengatakan jami'an ni jami'an jami'a ayatil Quran. Semua ayat Quran, tak boleh pilih-pilih. Dah, semua ayat daripada Fatihah sampai An-Nas kena faham dan berpegang teguh dengan semua ayat Quran. Dan juga nilai yang kedua ialah kita semua tak boleh, engkau lah buat, aku tak payahlah. Engkau ustaz, engkau buat, aku bukan ustaz. Tak boleh gitu. Kena semua kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran. Wala tafarraqu,
Jangan kamu berpuak-puak. Dilarang. Orang Islam ni satu kumpulan je zaman Nabi SAW. Kan kita dengar hadis, umat manusia akan bagi pada 73, 72 semua ke neraka kecuali satu. Ada. Itu benar-benar gitulah. Yang saya nak sebut mana? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kamu semua akan nikmat Allah ke atas kamu. Bila yang nikmat yang kita kena ingat? Yang ni saya nak sebut ni. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu dulu pada zaman sebelum Islam, kamu bermusuh-musuhan. Ingat tak? Yahudi, Nasrani di Madinah, Aus Khazraj, bermusuhan antara satu sama lain beratus-ratus tahun. Tetapi Islamlah datang menyatukan kedua, satunya Muhajirin dan Ansar, yang kedua ialah Aus dan Khazraj. Siapa yang menyatukan? Allah kata di sini, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu semua bermusuh-musuhan. Fa'allafa, ni Allah ni, fa'allafa, maka dialah yang menyatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kamu. Bila Allah satukan hati kamu, apa jadi kamu? Fa'asbahtum, maka jadilah kamu semua binikmatihi, dengan nikmat Allah itu, ikhwana, bersaudara. Bersaudara. Kalau kita berpecah, apa kesan kepada umat? Kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu dulu sebelum Islam seolah-olah kamu berada di syafa hufrah, di tepi jurang neraka. Kita berpecah belah, tidak bersatu, ini seolah-olah kita sama-sama berada di tebing ataupun tepi jurang neraka. Bila-bila masa boleh akan jatuh ke dalam neraka. Apa maknanya jurang neraka itu? Adakah neraka yang orang kata yang di akhirat nanti, ataupun neraka dengan makna kehidupan yang sukar dan hina di dalam negara sendiri? Itu pun termasuk. Kita tak jaga agama, kita berpecah belah, maka kita lemah. Bila kita lemah, orang lain akan memerintah kepada kita, maka kita seolah-olah berada di dalam neraka, dalam hidup yang hina, hidup yang tidak ada kekuatan dan seumpamanya. Jadi kita tengok pada Nabi dengan sahabat. Nabi setelah berhijrah ke Madinah, Nabi asaskan sebuah negara Madinah dengan cara yang dikehendaki Allah, dan Nabi terpaksa berlawan dengan tentera-tentera Quraisy dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, sehinggalah kemuliaan dapat dicapaikan pada tahun 8 Hijrah. Setelah Nabi buka Mekah pada tahun 8 Hijrah. Itu kemuncak kehebatan umat Islam, kemuncak permulaan kehebatan umat Islam. Sebab apa berlaku begitu? Sebab kesatuan. Sebab apa Allah beri tolong? Sebab kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, pertolongan Allah tidak akan sampai kepada kita. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kok mana pun kita tak boleh tunjuk hebat masing-masing. Kita kena sama-sama cari jalan satukan umat ini. Sebab tidak ada sunnah Nabi yang menunjukkan umat ini kuat dengan berkelompok-kelompok kecil. Berkelompok-kelompok kecil. Jadi ayat 102 dan 103 surah Al-Imran ini amat-amat penting untuk kita tengok tu. Ayat lepas pada tu.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah selalu menerangkan kepada kamu. Ana guna istilah selalu sebab dia guna fi'il mudhari', present continuous tense. Sentiasa menerangkan kepada kamu ayatihi, bukti-bukti kebesaran Allah, tentang bantuan Allah. Untuk apa Allah ceritakan Quran ini? La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah ataupun jalan keluar daripada isu-isu yang kamu hadapi. Gitu. Jadi hari ini kita tengok negara kita berdepan dengan banyak orang kata perubahan kerajaan. 2-3 tahun kerajaan lain ataupun pemimpin lain, 2-3 tahun pemimpin lain, banyak sangat. Jadi kita nampak kelemahan itu. Jadi kita harap kita kena bersatu umat Islam supaya umat Islam menjadi kuat. Bila umat Islam jadi kuat, orang bukan Islam boleh tumpan. Tapi kalau umat Islam lemah, orang bukan Islam memerintah, umat Islam tertindas, Allah tidak redha dan umat tidak akan mendapat bantuan Allah. Macam mana Allah nak tolong orang bukan Islam? Orang yang syirik pada Allah, orang yang derhaka pada Allah, Allah tidak akan tolong. Macam mana Allah nak tolong orang beriman? Orang beriman nak tolong pun tak boleh sebab mereka berpecah belah. Mereka berperang sesama sendiri. Oleh sebab itu, tiada jalan keluar kepada kita kecuali kita satukan umat ini dengan cara-cara yang boleh kita nampak. Dengan cara ada orang buat melalui NGO, dia guna NGO. Cuma kelebihan negara kita ni, saya nampaklah kalau berlaku benda-benda yang mencabar, dia boleh bersatu. Cuma bab-bab politik yang nampak jauh sikit, pecah sikit. Bab-bab lain nampak bersatu. Kita harap kita ini dapat kembalikan dalam bab-bab yang asas lah. Yang asas. Baik, kita kembali balik kepada ayat kita. Okey, kita kembali balik pada muka surat 39. Kita tutup dengan kita sambung nanti ayat 240. 240 dia kembali balik mengenai suami yang mati meninggalkan isteri. Bagaimana isteri yang kematian suami itu akan hidup. Ini insya-Allah kita akan bincang di pertemuan yang akan datang insya-Allah, ya izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.